Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Alhamdulillahil qail yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil abrar sayyidil muttaqin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita merafak segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia, rahmat, kasih sayang daripada Allah. Maka hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk terus beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada manfaat, perkara-perkara yang boleh kita ambil dan insya-Allah digunakan dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam bulan Syaban. Hari ini masuk 11 Syaban 1444 Hijrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menunjukkan lebih kurang 19 hari sahaja lagi, 18 hari sahaja lagi untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkatilah kami di dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung perkongsian kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, setelah sebulan kita tidak bertemu di dalam bulan Februari. Saya mohon kemaafan, pada bulan Februari saya ada final exam tiap-tiap minggu. Jadi minggu pertama sehinggalah pada minggu yang ketiga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada hari ini insya-Allah. Minta maaf tuan-tuan sekejap ya, dia tak kena atas. Dah pasang dia punya connection atas. Dia tak detect. Kita menyambung perkongsian kita. Yang terakhir kita membincangkan bab berkenaan dengan sumber-sumber hukum faraid. Kita dah tengok pada sumber yang pertama iaitu Al-Quran, dan pada kategori ayat yang pertama iaitu ayat yang ketujuh di dalam surah yang keempat iaitu di dalam surah An-Nisa. Maka kita nak melihat kepada ayat yang kedua juga kita dah sebut pada ayat yang ke-11 di dalam surah An-Nisa. Dan kita nak menyebutkan pada ayat yang ketiga iaitu ayat yang ke-12 di dalam surah An-Nisa. Betul, sama tak tempat tanda tuan-tuan berhenti dengan tanda saya berhenti? Kita nak bincang ayat 11 rasanya. Anggap sama je tuan-tuan ya. Sebab tuan-tuan nampak pun macam tak apa nak tanda juga tu kan. Okey, sama kan ayat yang ke-11.
Kita tengok pada muka surat yang ke-30, muka surat 30. Manakala dalam kategori ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci satu persatu ahli waris yang berhak serta bahagian bagi setiap orang daripada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tara wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Yang bermaksud Ustaz, kalau tak dapat connect saya kata masuk ke wifi surau Ustaz. Sebab ni surah ayat 23. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, yakni mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian dua orang perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan jumlahnya lebih daripada dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia, yakni anak perempuan itu seorang sahaja, maka dia memperolehi setengah daripada harta yang ditinggalkan. Dan untuk dua orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal dunia itu mempunyai anak. Jika dia yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya yang mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal dunia mempunyai beberapa saudara lebih daripada seorang adik-beradik, maka ibunya mendapat 1/6. Pembahagian-pembahagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa pada ayat yang ke-11. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, asbabun nuzul kepada turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sa'ad bin Ar-Rabi' yang akan dinyatakan dalam sumber hukum yang kedua nanti, iaitu pada hadis yang ke-8. Saya nak mengajak tuan-tuan terus pergi kepada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 pada muka surat 39. Tuan-tuan, ayat ini turun adalah setelah kematian Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' ini adalah antara sahabat yang cukup kaya, tuan-tuan. Dan beliau ini dia syahid dalam pertempuran Uhud. Kalau sahabat-sahabat kita yang pergi ke Madinah kemudian pergi ziarah ke Uhud, maka biasa kita duk sebut nama siapa? Saidina Hamzah, kemudian Mus'ab bin Umair. Antara yang jarang kita sebut, mungkin sebab kita tak maklum siapa dia, Saidina Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. Sebab beliau juga antara yang bersama dengan Nabi syahid dalam pertempuran Uhud. Kita tengok pada hadis yang ke-8 pada muka surat yang ke-39. An Jabir qala ja'at imra'atu Sa'd bin Rabi' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah hatani ibnata Sa'd bin Rabi' kutila abuhuma ma'aka fi yaumin Uhudin syahidan
wa inna ammahuma akhaza malahuma falam yada' lahuma malan wala tunkihani illa walahuma malun faqala yaqdiyallahu fi dhalik fanazalat ayatul mirath faarsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima faqala u'tib natai sa'dib thuluthaini wa ummuhuma thumun wa ma baqiya fahuwa laka. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bahawa isteri Sa'ad bin Ar-Rabi' telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritanya begini. Isteri kepada Sayyidina Sa'ad datang jumpa dengan Nabi. Apa permasalahan yang dibawa datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab suaminya itu syahid dalam pertempuran Uhud. Dia kata apa? Maka dia berkata, ya Rasulullah, tunjuk. Ini dua orang anak perempuan ini adalah anak kepada Sa'ad bin Ar-Rabi'. Bapa mereka, kutila abuhuma. Bapa mereka ini telah pun, disebutkan di sini, telah mati syahid ketika bersama kamu semasa dalam peperangan Uhud. Jadi bapa dia meninggal dunia, syahid. Kemudian bapa saudara kepada dua anak ini telah mengambil harta pusaka mereka tanpa meninggalkan apa-apa harta untuk mereka. Maka ini pengamalan masyarakat jahiliah dulu. Kalau kita hari ni orang lelaki dok ambil semua harta yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah kita, maka kita mengamal apa yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliah dulu. Ada tak di kalangan kita, masyarakat kita hari ini yang dianggap lelaki diberhak pada semua harta? Ada tuan-tuan. Macam-macam kes saya jumpa. Dia kembali kepada pengamalan jahiliah dulu. Apa maksud kembali kepada pengamalan jahiliah dulu? Ini jahiliah lain. Dua orang saudara kepada siapa? Sa'ad bin Ar-Rabi', dia ambil semua. Kata isteri Sa'ad ni, mereka ni ambil harta pusaka tanpa tinggalkan apa-apa untuk isteri dan juga anak-anak. Kemudian sedang mereka tidak dapat berkahwin melainkan memerlukan harta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah akan menentukan hukum perkara ini. Yaqdiyallahu fi dzalik. Maka Allah akan tetapkan hukum ini. Allah akan selesaikan. Maksudnya Allah akan menjawab isu ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka turunlah ayat pewarisan, ayat yang ke-11 yang kita tengok tadi. Ayat yang ke-11 tadi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bapa saudara mereka, berikan kepada dua anak Sa'ad sebanyak 2/3. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan patah balik, tengok balik muka surat yang ke-30, dekat tafsiran itu ada disebutkan. Kalau tuan-tuan buka muka surat 31 yang bahasa Melayu tu, pergi pada baris yang keempat. Dan jika anak itu semuanya perempuan, jumlahnya lebih daripada 2, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jadi menjawab kepada persoalan ini. Sebab tu disebut ayat ni turun, asbab nuzulnya kisah Sa'ad bin Ar-Rabi' tadi. Jadi Sa'ad bin Ar-Rabi' berapa orang anak dia? 2, ibnata. Maka ada 2 orang anak perempuan Sa'ad. Maka bila mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiyallahu fi dzalik, maka fanazalat ayatul miras. Maka turunlah ayat ini. Ayat apa? Surah An-Nisa pada ayat yang ke-11. Menyebutkan bahagian anak perempuan kalau 2 orang dan lebih, maka mereka dapat 2/3. Ibu mereka 1/8. Maka bahagian ibu ini disebut pada ayat yang ke-12. Sekarang ni ayat 11 yang kita sebut. Ayat ke-12 ada disebutkan bahagian ibu, ataupun sebenarnya dia adalah isteri kepada si mati. Maka dia dapat 1/8. Dan bakinya 5/24 adalah milik kamu. Milik kamu tu rujuk pada siapa? 2 orang saudara kepada Sa'ad bin Ar-Rabi' tadi. Jadi bakinya adalah 5/24. Akan datang nanti saya tunjukkan dengan tuan-tuan lah macam mana pengiraan dia. Anak 2/3, ibu dia iaitu isteri kepada Sa'ad adalah 1/8, dan macam mana boleh dapat baki 5/24 itu.
Sebab bila disebut dan bakinya, kalau tuan-tuan tengok balik pada matan hadis tadi, dalam matan hadis ni dia tak sebut berapa baki, cuma dia sebut wa ma baqiya fahuwa laka. Dan kalau ada baki, berapa baki itu adalah untuk kamu dulu. Cuma ada kaedah pengiraan, pengarang letakkan di sini baki, dia letak 5/24. Sebab apa? Memang kalau kita buat pengiraan, bakinya akan dapat 5/24 untuk dibahagikan kepada dua orang saudara kepada Sa'ad bin Ar-Rabi' ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita pergi semula kepada muka surat yang ke-32. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada ayat yang seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أُخْتٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. Maksudnya, dan bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi di sini disebut bahagian siapa? Bahagian suami. Bila bahagian suami, siapa yang mati? Isteri yang mati. Isteri yang mati, apabila mati seorang isteri, kena tengok dia ni ada anak ke tidak. Tuan-tuan, mudah erti kata, saya nak sebutkan dengan tuan-tuan, bila kita nak tengok ni, siapa waris yang berhak, tuan-tuan kena kaitkan dengan orang yang mati. Tuan-tuan jangan kait dengan orang yang hidup. Mesti kait dengan orang yang mati. Kalau tuan-tuan kait dengan orang yang hidup, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan akan berlaku kesilapan. Saya buat contoh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat ni tadi disebut apa dia? Bagi kamu suami 1/2 daripada harta yang ditinggalkan apabila isteri kamu tidak mempunyai anak. Di sini tuan-tuan, andai kata contoh, suami ni ada anak. Anak dengan siapa? Dengan perkahwinan yang terdahulu, itu anak suami. Jadi bila isteri, maksudnya dia kahwin dengan isteri yang lain, tidak ada anak, maka kalau isteri ni mati, suami ni akan dapat 1/2. Habis itu anak tadi adalah anak suami, bukan anak isteri ni, bukan anak si mati. Jadi sebab tu dia kena kait dengan orang yang mati, jangan kait dengan orang yang hidup. Bila tuan-tuan kait dengan orang yang hidup, maka dia akan berlaku kesilapan. Sebagai contoh, suami ni tuan-tuan, dia kahwin dulu. Bila kahwin dulu, anak isteri pertama, anak isteri kedua. Bila suami ni mati, anak isteri pertama yang uruskan pusaka. Dan mereka kata apa? Waris kepada si mati hanya kami adik-beradik sahaja. Anak isteri kedua tak masuk. Sebab dia kata apa? Kami ni dah ada adik-beradik seibu sebapa. Tak payah masuklah yang sebapa dia. Yang isteri kedua dia kata adik-beradik sebapanya. Kami ni ada dah adik-beradik seibu sebapa. Tuan-tuan, anak isteri pertama pun anak si mati, dengan isteri kedua pun anak si mati. Yang mereka kaitkan ini antara mereka yang hidup. Ini berlaku kesilapan. Sebab tu kena kait dengan orang yang mati, jangan kait dengan orang yang hidup. Kalau kita kaitkan dengan yang hidup, maka dia akan berlaku kesilapan dalam urusan penentuan siapakah waris-waris yang berhak pada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudian jika mereka, yakni isteri-isteri kamu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan mereka setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutang mereka. Tuan-tuan, bila disebutkan di sini pula, kalaulah isteri kamu itu ada anak, yang mati itu isteri dan dia ada anak,
maka bahagian suami adalah 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Nak sebutkan gini, tuan-tuan, bila mana seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita yang dah ada anak, jadi mereka berkahwin, dalam tempoh perkahwinan mereka tak dikurniakan anak, maka bila mana si isteri ni mati, suami ni akan dapat berapa? 1/4. Dia tak boleh dapat 1/2. Sebab apa? Sebab si mati ni ada anak, walaupun bukan dengan suami yang sedia ada sekarang tu. Ceritanya dia, siapa yang mati, kenapa dia ada anak? Anak daripada mana? Perkahwinan yang terdahulu. Maka dia tetap beri kesan juga pada suami yang baru dikahwini itu. Itu maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, mesti kaitkan dengan yang mati, jangan kait dengan orang yang hidup. Kalau tuan-tuan kait dengan orang yang hidup, tuan-tuan akan cakap, oh suami ni sepatutnya dapat 1/2. Kenapa? Sebab dia tak ada anak, bukan dia yang mati. Ceritanya kena tengok pada orang yang mati, dia ada anak ke tidak, bukan tengok pada orang yang hidup. Orang yang hidup kan, kena tengok pada orang yang mati tadi ni, maka dia ada anak ataupun sebaliknya. Tuan-tuan muslimin muslimat, dan para isteri memperolehi 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperolehi 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutangmu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi disebut pula untuk isteri, bahagian mereka ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, adalah 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati apabila si mati tak ada anak. Jadi kalau tuan-tuan tengok, suami dia mula dengan 1/2, isteri dia mula dengan 1/4. Di sini bertepatan dengan ayat yang kita sebut daripada awal pada surah An-Nisa pada ayat yang ke-11. Nisbah di antara lelaki dan perempuan adalah 2 nisbah 1. Maksud 2 nisbah 1 tu apa tuan-tuan? Antara 1/4 dengan 1/8. Mana lagi besar tuan-tuan? 1/4 dengan 1/8. Nak dengar juga suara orang sirah perdana. 1/4 dengan 1/8 ni yang besar ni tuan-tuan. 1/4. Alhamdulillah, maksudnya orang sirah perdana masih pandai kira duit lagi lah tuan-tuan ya. Ada setengah tempat dia jawab 1/8. Saya kata kenapa 1/8? Dia kata 8 lagi besar daripada 4 Ustaz. Secara hakikat memang nombor 8 lagi besar daripada 4, tapi bila dia letak di bawah itu pecahan, maksudnya 1/8 lagi kecil. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lelaki dia bermula dengan 1/2, perempuan dia bermula dengan 1/4. Tuan-tuan nak ingat mudah saja. 1/2 bahagi 2 dapatlah 1/4. Nanti akan datang saya tunjukkan ilustrasinya macam mana yang dimaksudkan begitu. Dan kita dah sebutkan beberapa pecahan tuan-tuan. Pecahan-pecahan yang kita sebut ini adalah berkaitan dengan bahagian-bahagian ashabul furud, iaitu ahli waris yang dapat bahagian mereka secara fardu. Sebab apa fardu? Dah nyata jelas dalam Quran. 1/2 untuk siapa? Anak perempuan kalau dia seorang-seorang. 2/3 untuk siapa? Anak perempuan kalau mereka ini lebih daripada seorang. Untuk suami 1/2 kalau yang mati isterinya itu tidak mempunyai anak. Kalau dia ada anak, maka suami akan dapat 1/4. Untuk isteri dia akan dapat 1/4 kalau yang mati itu suaminya tidak ada anak. Kalau suaminya itu ada anak, maka isteri tadi akan dapat 1/8. Ini kita dah sebut berapa tuan-tuan? 1/2, 1/4, 1/8, 2/3. Maksudnya dah ada berapa pecahan yang kita sebut? 4. Dia total semua sekali ada 6 pecahan sahaja. Dia tak susah faraid ni tuan-tuan, 6 pecahan sahaja. Daripada 6 pecahan kita dah sebut 4, ada 2 je lagi yang belum kita sebut. Maka kita akan tengok pada ayat yang seterusnya nanti. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kita sebut dah pada ayat yang ke-11 tadi. Cuma saya tak tekankan sikit pada ayat yang ke-11 itu, di mana 2 pecahan itu lagi. Tuan-tuan, antara perkara yang nak ditekankan juga pada ayat 11 pun ada sebut, ayat 12 pun ada sebut. Dia sebutkan apa dia tuan-tuan? Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain.
iaitu pembahagian tadi yang kamu nak bagi pada ahli waris tadi, 1/2 ke 1/4 ke 1/8 ke 2/3 ke 1/3 ke, pembahagian ini sebelum kamu buat pembahagian ini kamu nak bagi pada ahli waris, maka kamu kena selesaikan apa? 2 perkara di sini. Min ba'di wasiyah, kamu kena selesaikan wasiat si mati dulu. Min ba'di wasiyatin yusina biha au dain, kamu kena selesaikan wasiat yang dibuat oleh si mati. Au dainun, kamu kena selesaikan yang pertama wasiat, yang kedua adalah hutang. Tuan-tuan, daripada segi pengamalan, baginda sallallahu alaihi wasallam melangsaikan hutang dulu baru melangsaikan wasiat. Sebab apa? Sebab hutang itu hukumnya wajib, wasiat itu hukumnya sunat. Hukum asas kepada hutang adalah wajib. Jadi bila kalau kita berhutang ni tuan-tuan, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang panjang cerita tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faqtubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dalam satu tempoh, ila ajalin musamma faqtubuh, tulis. Kamu kena tulis. Sebab apa? Sebab dikhawatiri kita lupa, tuan-tuan. Saya ambil contoh, tuan-tuan, kan. Kalau kita lupa, kita tahu kita hutang dengan kawan tu, tapi kita lupa dah bayar ke belum, kita nak ambil mana satu, tuan-tuan? Ambil dah bayar ke ambil belum? Tapi dalam bab hutang kita anggap, dah bayar tu, aku dah bayar kau, kan. Tapi dalam pengamalan kawaid fiqhiyah dia, tuan-tuan, pelaksanaan fiqh tu, kalau contoh kita solat, kita confuse, kita keliru, aku ni rakaat 3 ke rakaat 4, rakaat 3 ke rakaat 4, kita ambil mana, tuan-tuan? Kalau dalam solat 3 kan, kita kena ambil 3. Sama juga dalam hutang, dah bayar ke belum, mana satu, tuan-tuan? Biasanya memang jemaah kata anggap dah bayar sudah, tapi sebenarnya kita kena anggap belum. Ini amalan dia lah. Jadi sebab itu, tuan-tuan, dalam bab hutang, tuan-tuan, sebenarnya bab hutang ni panjang, kita nak bincang, nanti akan datang kita akan sebut pada muka surat yang ke-48 dalam bab hutang. Sebab apa? Hari ni, tuan-tuan, ada istilah harta berpenama. Ini nanti saya akan masuk sikit dalam bab perundangan undang-undang harta ni. Kemudian termasuklah, tuan-tuan, hari ni masyarakat kita ada yang beli kereta pakai nama adik-beradik. Ada tak? Ada kan? Saya tak sebut orang sini lah. Maksudnya secara umumnya dalam masyarakat kita ada tak buat benda ni? Ada. Beli rumah pakai nama abang, beli rumah pakai nama adik, beli rumah join nama antara suami isteri, beli rumah join nama antara anak dengan ayah. Maka tuan-tuan, di sini tolong hati-hati. Bukan saya kata tak boleh, daripada segi perundangan, undang-undang boleh. Ejen dia tak akan cerita dengan tuan-tuan bab urusan pusaka apabila berlaku kematian. Dia hanya nak pastikan tuan-tuan dapat rumah, ya. Dia akan tanya kalau tuan-tuan punya loan tak lepas, tak lulus, sudah dia tanya, dia akan tanya, isteri ada, isteri kerja? Oh, isteri tak kerja? Mak ada, mak dah pinjam belum? Dia akan tanya satu-satu sebab dia nak bantu tuan-tuan untuk lulus dapat pinjaman rumah. Tapi kita nak cerita apabila dah dapat pinjaman rumah yang ada join nama, yang 2 nama, ataupun hanya tumpang nama, ataupun hanya pinjam nama, bila berlaku kematian, apa perkara nak kena selesaikan? Tuan-tuan, satu jemaah saya dekat Pasir Gudang, saya sebut Pasir Gudang biar umum dah tentunya, sebab memang kuliah saya sekitar Pasir Gudang pun. Jadi saya tak payah sebut surau spesifik lah, memang banyak surau yang lah. Jadi ada satu jemaah ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Pak Haji ni, dia ada rumah kat Pasir Gudang ni lah rumah dia. Rumah dia tu dah habis bayar dah, tuan-tuan. Bila rumah dia tu dah habis bayar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa perkara yang berlaku? Dia masukkan nama anak lelaki dia dalam pemilik rumah tu, pemilik bersama. Tujuan dia apa? Saya tanya dengan dia, Ji, kenapa macam ni? Senanglah Ustaz, nanti kalau saya mati, nanti anak ni uruskanlah, dia selesaikanlah dengan adik-beradik dia, mudahlah urusannya. Itu kita punya perancangan, tuan-tuan. Tapi di sebalik perancangan kita, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ditakdirkan, tuan-tuan, anak dia yang meninggal, bukan dia meninggal. Anak dia meninggal.
Bila anak dia meninggal, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia pergi ke, saya tak ingat pejabat mana dia pergi untuk urusan rumah tu. Dia bagi tahu, rumah ni rumah saya. Nama anak ni saya tumpang je, saya masukkan dia. Daripada segi dokumen, tuan-tuan bercakap tanpa ada pembuktian, tak layan tuan-tuan. Dia tetap rumah tu akan masuk ke pejabat pusaka, urusan pusaka anak tu. Sebab apa? Sebab ada dua nama. Nama orang yang dah mati. Jadi bila dalam keadaan sedemikian, sebab tu tuan-tuan kena maklum, kena faham. Kalau tuan-tuan beli kereta guna nama abang, sebagai contoh, abang tu meninggal dunia, tuan-tuan masih hidup. Maksudnya kereta tu tuan-tuan tahan 3 tahun je untuk tuan-tuan renew road tax. Lepas tu tak boleh lah. Sebab apa? Sebab nama orang yang dah mati. Ini undang-undang sekarang ni tuan-tuan. Jadi macam mana nak selesai? Sebab tuan-tuan tahu, eloknya kalau anak-anak kepada abang itu juga mengetahui bahawa kereta yang tuan-tuan pakai itu hanya pinjam nama ayah dia sahaja. Kalau pergi pada urusan pusaka, kena pulang baliklah kereta tu. Ada tak kes-kes yang anak-anak si mati tak nak pulang? Itu nanti akan datang, kita tengoklah kes-kes mana yang boleh kita sebutkan nanti tuan-tuan. Maka ini melibatkan urusan, ini melibatkan secara documentation. Bila melibatkan secara documentation, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dia perlu ada evidence. Law of evidence, maksudnya dia perlu ada kepada pembuktian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diselesaikan hutang yang dibuat oleh si mati. Menarik juga bila mana disebutkan nimbak di wasiat, kamu kena selesaikan wasiat. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata biwaris. Dalam satu riwayat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad a'ta, telah memberikan. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin, Allah dah berikan orang yang berhak akan haknya melalui faraid. Dan dalam riwayat tersebut kata Nabi, fala wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tuan-tuan ada buat dokumen wasiat? Saya yakin dan percaya banyak masyarakat kita masih lagi silap dalam urusan, berlaku kesilapan dalam urusan buat documentation wasiat. Tuan-tuan ada rumah tuan-tuan nak bagi pada siapa? Pada isteri lah kan? Biasanya kalau tanya orang lelaki, penama pertama adalah isteri. Kalau tanya orang perempuan tuan-tuan, nama suami last sekali. Tu tuan-tuan kena balik tanya isteri masing-masing lah kan. Tapi ini biasanya yang saya jumpa. Bila tuan-tuan nak bagi pada isteri, isteri ini adalah ahli waris yang berhak pada harta pusaka tuan-tuan. Fala wasiyata liwaris. Nabi sebut tak ada wasiat untuk ahli waris. Boleh ke bagi pada isteri? Isteri adalah ahli waris. Tuan-tuan ada tanah dekat kampung, tuan-tuan nak bagi pada anak-anak. Tuan-tuan kata, ni masih cuti sekolah kan, tuan-tuan hantar dalam grup WhatsApp, ayah arahkan semua anak-anak balik kampung. Hari apa? Hari Jumaat sekian-sekian. Maka anak-anak pun balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila balik tuan-tuan malam tu buat meeting kabinet dengan anak-anak. Jadi panggil semua meeting, duduk dalam bulatan meeting ni tuan-tuan kan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum tu ada yang kata boleh balik, ada yang kata tak boleh balik. Tapi bila ayah ni tuan-tuan hantar WhatsApp kali kedua, ini soal pemberian harta, yang kata tak boleh balik, on the spot boleh balik tuan-tuan. Yang kata jalan jam, tak apa, jalan jam pun sanggup diredah juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pemberian harta kan. Jadi bila berlaku tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayah pun bincang sebut pada 5 orang anak ni, ini ada 5 geran tanah, ayah dah letak nombor, ambil ikut turutan masing-masing. Anak nombor 1 geran nombor 1, anak nombor 2 geran nombor 2, anak nombor 3 geran nombor 3. Ayah kata kalau ayah mati, itulah bahagian kamu masing-masing yang ayah berikan kepada kamu. Tuan-tuan, di sini ayah buat wasiat. Bila ayah buat wasiat, berlaku kematian, masa ayah buat tu tuan-tuan, ayah sebut dengan anak-anak, ada tak anak-anak yang bantah? Dia kalau yang degil, yang nakal-nakal sikit tu bantah terus lah. Tapi bila bantah terus tu ayah kata, dua je, nak ke tak nak? Nak bantah lagi tak tuan-tuan? Setuju, okey, setuju. Yang penting dapat dulu kan. Berlaku kematian, ada waris yang tak setuju dengan wasiat tadi, maka di situ akan berlakunya kemudaratan.
Sebab apa? Sebab dia bukan 100% kena ikut wasiat tersebut. Sebab tu dalam riwayat hadis kata Nabi, illa ayyasha'a warathatu, melainkan semua ahli waris bersetuju. Sebab apa? Ceritanya adalah wasiat kepada waris. Nabi sebut dalam riwayat hadis, fala wasiyata, maka tidak ada wasiat li waris, untuk ahli waris. Siapa ahli waris? Adalah ahli waris yang dapat pusaka melalui faraid. Maka ini yang disebutkan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok pada ayat yang terakhir yang membincangkan tentang hal ehwal urusan pusaka, iaitu pada ayat yang ke-176. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laysa lahu walahun walahu ukhtun falaha nisfu ma tara wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahuma thuluthani mimma tara wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidhakari mithlu hadzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang al-kalalah, iaitu jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang lelaki seibu sebapa atau sebapa mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu berjumlah 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 176. Sebab penurunan ayat ini adalah riwayat Imam An-Nasai daripada Sayyidina Jabir. Dia berkata, ketika aku sedang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertemu dengan aku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berwasiat memberikan 1/3 daripada hartaku kepada adik-beradik perempuanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik. Aku berkata lagi, aku ingin berikan setengahnya. Baginda membalas, baik. Kemudian Rasulullah keluar, dan tidak lama kemudian baginda masuk semula ke rumah Jabir seraya berkata, bersabda, aku merasakan kamu tidak akan mati kerana penyakitmu ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat yang menjelaskan pembahagian warisan bagi adik-beradik perempuan, iaitu sebanyak 2/3. Tuan-tuan muslimin muslimat, tadi kita lihat pada ayat yang ke-11, bila mana si mati meninggalkan anak-anak perempuan, kalau anak perempuan itu seorang 1/2, kalau anak perempuan itu 2 orang dan lebih, maka bahagian mereka adalah 2/3. Senang ceritanya, pada ayat 176, dia hanya cerita tentang adik-beradik pula. Kalau kamu meninggalkan, tak ada anak, kamu hanya ada anak adik-beradik perempuan sahaja. Ataupun dalam ayat ini tadi terjemahan disebut saudara perempuan, maka bagi mereka adalah 1/2. Dan kalau saudara perempuan kamu tu lebih daripada seorang, maksudnya 2 dan seterusnya, bagi mereka adalah 2/3. Dan sekiranya saudara lelaki dan saudara perempuan dua-dua tu, maka lelaki akan dapat 2 bahagian berbanding dengan perempuan hanya 1 bahagian. Mudah ceritanya tuan-tuan, kedudukan bahagian mereka ini sama sebagaimana anak-anak si mati. Cuma bila ada anak, adik-beradik boleh simpan tepi, dia tidak akan terlibat dalam urusan pusaka. Kalau anak-anak tak ada, barulah adik-beradik ini akan naik ke atas untuk mendapat bahagian pusaka yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh si mati. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bila disebut tentang kisah Jabir, Sayyidina Jabir radhiyallahu an, tuan-tuan muslimin muslimat, maka kata Nabi ayat 176, Allah menerangkan, menjelaskan pembahagian warisan bagi adik-beradik perempuan, iaitu sebanyak 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita tengok pada muka surat yang seterusnya, pada muka surat yang ke-35, sebelum kita masuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pusaka. Kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan pada ayat-ayat yang kita bincangkan ini, ayat 11, ayat 12, ayat 176. Maksudnya dia dah tukar nama geran lah. Okey, bila tukar nama geran, selesai. Sadaqallahul azim. Maksudnya alhamdulillah, bila tukar nama tu, dia bukan lagi jadi wasiat. Dia dah jadi pemberian kasih sayang masa hidup. Tu selesai dah. Dia tak akan dibincangkan dalam urusan pusaka. Sebab dia bukan lagi harta si mati. Sebab dia dah berikan pada orang lain. Wallahu a'lam. Okey, KWSP, Majlis Fatwa, ada menyebutkan tentang persoalan KWSP. Kalau saya sebut secara panjangnya, dia akan terkait dengan satu perkara yang disebut Al-Adah Muhakkamah, adat yang dijadikan sebagai sumber hukum. Dalam KWSP, siapa yang mencarum? Kita kan, kita mencarum, betul? KWSP minta letak penama, betul? Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya datangkan contoh gini. Bila kita mencarum, ada satu akaun khas untuk kita. Duit itu dicarum daripada mana? Daripada gaji bulanan kita. Katalah mudah cerita, tuan-tuan ambil 10%. Kalau gaji itu 3,300, dia akan mencarum dalam KWSP. Bila mencarum ni tuan-tuan, maksudnya akaun kita sendiri. Duit siapa? Duit kita. Ambil daripada mana? Daripada gaji kita. Bila kita meninggal dunia, dia adalah pusaka. Kenapa ada penama? Penama-penama ini adalah sebagai pemegang amanah untuk mengeluarkan duit tersebut daripada KWSP, dan dia kena kumpul di dalam urusan pusaka si mati. Jadi penama-penama, katalah tuan-tuan letak nama isteri 50%, nama anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, seorang 25, katalah seorang lebih kurang berapa? 12.5% kan? 4 orang. Maka penama-penama hanya sebagai pemegang amanah sahaja, bukan pemilik. Kalau penama meninggal, cukup nama baru. Ya. Kalau masuk dua-dua tu apa? Dua-dua penama meninggal, tukar penama baru. Nombor IC saya ada. Ada kurang je tuan-tuan. Maksudnya penama tu tak ada masalah, boleh tukar. Penama tu tak ada masalah. Jadi sekarang ni pemiliknya tu, kalau pemilik tu mati, barulah duit tu boleh dikeluarkan. Boleh? Jelas? Boleh tuan-tuan? Dia akan banyak benda terkait lah. Biasanya masyarakat kita yang pertama KWSP, yang kedua ASB, yang ketiga pampasan kematian. Ini ada perkara-perkara yang kita akan bincangkan detail pada muka surat 48 nanti. Boleh tuan-tuan? Ada persoalan lain? Dah masuk waktu? Sudah, tak dengar pun nak bunyi tip-tip dia nak. Kita beri laluan azan isyak dulu, InsyaAllah.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam apa transaksi yang tuan-tuan buat sebarang bentuk documentation, maka tuan-tuan kena tengok pada agreement dia, akad-akad yang dibuat. Sebagai contoh, kalau kita sebut tadi tentang KWSP dan memang ada fatwa yang menyebutkan tentang KWSP, maka dia adalah harta pusaka, dia perlu dibahagikan secara faraid lah, sebab dia terkait dengan pusaka. Kemudian kalau tuan-tuan ambil medical card ataupun tuan-tuan ada ambil sebarang bentuk caruman, maka tuan-tuan perlu lihat kepada akad yang dibuat, akad persetujuan itu. Termasuklah juga kalau saya sebutkan sebagai contoh khairat kematian. Bila ada khairat kematian, badan khairat kematian, tuan-tuan kena faham juga akad yang tuan-tuan terlibat dengan khairat kematian tu, akadnya akad yang macam mana. Sebagai contoh, bila menguruskan jenazah, khairat kematian uruskan jenazah, kemudian dia bagi sedikit sumbangan daripada pihak khairat kematian kepada isteri si mati, katalah dia tambah, dia bagi dalam RM500, status 500 tu pusaka ke tidak? Kat situ juga tuan-tuan kena maklum. Ada pandangan masyarakat kita yang mengatakan bahawa itu adalah pusaka RM500 sebab dia terkait dengan si mati. Tapi tuan-tuan kena tengok akad yang dimuat melalui pengurusan khairat kematian. Maksudnya tuan-tuan, bukan hanya jemaah sahaja yang perlu faham tentang akad tersebut, yang mengurus khairat kematian lebih perlu faham. Jadi kalau orang tanya dengan pengurusan khairat kematian, sini ada khairat kematian? Surah ada kan? Maka kalau jemaah tanya, bila dibagi khairat kematian bagi sumbangan RM500, mungkin balu ataupun isteri kepada si mati, dia akan tanya RM500 ni pusaka tak? Jadi pengurusan khairat kematian kena tahu lah, dia pusaka atau tidak. Jawapannya dia bukan pusaka. Sebab apa? Sebab khairat kematian adanya akad tabarruk, iaitu akad sedekah. Dia menolong antara satu sama lain. Dia bukan macam KWSP. Tuan-tuan mencarum, dia masuk satu akaun khas tuan-tuan. Tetapi apabila khairat kematian, tuan-tuan mencarum juga, tapi secara tahunan.
Dia tak masuk dalam akaun personal khas tuan-tuan, tetapi dia masuk dalam satu akaun yang disebut sebagai akaun tabarruk. Sebab tu khairat kematian, duit ni memang untuk urusan kematian sahaja. Boleh ambil duit khairat kematian pergi betulkan bilik air. Tu kena faham. Ada setengah tempat dia kata apa, alah Ustaz kan orang pakai, boleh lah buat bilik air. Bilik air urusan lain tuan-tuan. Kalau khairat kematian memang urusan kematian. Sebagai contoh, nak uruskan van, maintenance dan seumpamanya, maka itu kena faham. Dia kena faham akad dia. Termasuklah tabung haji. Tuan-tuan pergi ke tabung haji, tuan-tuan ada akaun di tabung haji, tuan-tuan ada letak penama, apa akad pada penama tu? Kalau berlaku kematian, penama tu sebagai pemilik hasil dalam akaun tabung haji tuan-tuan, ataupun dia sebagai pemegang amanah, keluarkan duit, bawa pergi jumpa dengan waris, ini adalah pusaka si mati. Maka di sini kena faham daripada segi akad yang tuan-tuan persetujui. Sebab tu dalam tabung haji, dia ada hibah juga. Dia ada penama yang dikategorikan sebagai hibah. Dia ada pula satu kategori lain yang disebut sebagai hibah amanah mutlak. Pun dia adalah benda yang berbeza. Sebab tu saya sarankan tuan-tuan, bila tuan-tuan nak sign up apa-apa documentation, maka fahamkan betul-betul daripada segi term and condition dia, TNC dia. Supaya apa? Tuan-tuan memahami urusan tersebut apabila berlaku kematian, bagaimana akan diuruskan harta-harta tersebut. Wallahu a'lam. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya buat contoh begini tuan-tuan. Ada kata berlaku kematian, satu jenazah, berapa kos dia? Kalau di sini, anggaran kos berapa? 1,000 kita ambil lah 1,200 contoh. Katalah 1,200. 1,200 urusan jenazah ni dia akan merangkumi semua. Maksudnya apa? Van jenazah, kemudian upah gali kubur, kemudian mandi jenazah, termasuk semualah kain kapan dan seumpamanya. Katalah 1,200. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tak nak sebut dulu orang mainkan isu berkenaan dengan urusan jenazah ni. Macam-macam orang mainkan isu tuan-tuan. Itu kita sebut pada akan datang ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi bila 1,200, katalah seorang ni, siapa nama Ali. Nama Ali ni contoh saja tuan-tuan ya. Ali ni baru semalam dia jumpa dengan timbalan pengurusi nak menyertai khairat kematian surau Raudatul Jannah. Dia pun bayar RM50 caruman tahunan, kemudian RM30 pendaftaran, kata contoh RM80. Ditakdirkan tuan-tuan, ni sekarang bulan berapa? Bulan 3. Ditakdirkan bulan 6 dia meninggal. Dia baru bayar berapa ringgit? Baru RM80. Kos urusan jenazah RM1,200. Ahli waris kena top up tak lagi RM1,120? Kena top up? Kalau saya tanya tuan-tuan ni, kena top up tak tuan-tuan? Tak kena top up. Dia tak kena tambah, dia tak kena bayar RM1,120 tu. Tapi dia baru bayar RM80. Mana datang lagi RM1,120 tu? Akaun tabarruk. Sebab apa? Semua kata contoh, dalam satu surau kita ni tuan-tuan, semua menyertai khairat kematian. Ini konsep dia. Bila semua menyertai khairat kematian, semua orang bayar. Ada orang yang dah bayar 4 tahun, ada orang yang dah bayar 5 tahun, ada orang yang dah 10 tahun. Maka dimasuk dalam satu tabung, namanya tabung tabarruk. Orang ni mati, kita ambil daripada tabung ni, selesaikan keluarga dia. Yang ni pula meninggal dunia, kita ambil daripada tabung ni, selesaikan keluarga dia. Tapi dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan nak kata Ali tadi untung lah Ustaz, dia baru bayar RM80 mati dah. Saya ni dah bayar 10 tahun Ustaz, maksudnya lebih kurang 500 lebih, tak mati-mati. Dia kalau kita tahu mati bila tu senang tuan-tuan kan. Kalau kita dah dapat isyarat mati minggu depan, terus datang jumpa timbalan pengurusi, saya nak menyertai khairat kematian. Tiba-tiba ramai yang masuk ni sebab kami dapat isyarat mati minggu depan. Wallahu a'lam. Jadi itu sahaja tuan-tuan perkongsian kita pada minggu ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada manfaat, perkara-perkara yang boleh kita ambil dan insya-Allah digunakan dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonir rahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.